Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Mohon mute-kan device anda ya. Kelas kita akan bermula 1 minit lagi ya. Untuk mendapatkan kitab-kitab, sila refer pada message saya dalam chat. 1 minit lagi ya. Okay, 30 saat kita akan mudahkan insya-Allah. Mohon bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pertemuan kita buat kali yang keempat, sambungan daripada pertemuan kita hari semalam dan sambungan daripada pertemuan kita pada minggu lepas. Syukur kepada Allah di atas nikmat kita dilapangkan urusan, kita dilapangkan dada oleh Allah. Allah memilih kita, Allah berikan keizinan kepada kita untuk kita memanfaatkan lebih kurang 1 jam daripada waktu yang Allah beri dalam hidup kita. Semoga 1 jam ini ianya dinilai oleh Allah sebagai satu amal soleh, kita diberi rahmat oleh Allah, Allah mencapakkan ketenangan di dalam hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kita pada hari semalam dengan rahmat dari Allah, kita telah pun selesai membincangkan tentang apakah perkara yang utama yang terdapat pada perkataan Bismillah dengan nama Allah. Alhamdulillah, hari semalam kita telah dapat maklumat rahmat dari Allah, kita dapat ilmu dari Allah bahawa perkataan Bismillah itu adalah ucapan kita memohon pertolongan daripada Allah dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, maka kita minta bantuan Allah dengan kita menyebut salah satu daripada nama-nama Allah yang agung, iaitu dengan kalimah Allah. Moga-moga penjelasan pada pagi semalam dapat memberikan kita penambahan maklumat yang mana pada kalimah Bismillah itu mengandungi
satu nama Allah yang paling agung, iaitu pada kalimah Allah. Jadi bismillah ini dia bukan satu ucapan yang biasa-biasa, tapi bismillah ini dia mengandungi ucapan kalimah yang sangat disukai oleh Allah. Kenapa? Kerana kita menyebut akan nama Allah yang paling agung. Bahkan kita menyebut nama Allah itu, kita melakukan perbuatan memohon pertolongan kepada Allah. Kerana kita telah ulas pada hadis malam, perkataan bi itu, ba berbaris di bawah bi yang kita terjemahkan dengan, ia bermaksud ba yang berfungsi menunjukkan bahawa ba memohon pertolongan. Baik, pada pagi ini kita akan lanjutkan lagi dengan maklumat bismillah, iaitu kita nak masuk kepada tajuk setelah kita tahu bahawa kalimah bismillah ini merupakan kalimah yang disukai oleh Allah, satu kalimah yang mengandungi nama Allah, maka kita kena pergi kepada tajuk selepas ini apa yang perlu kita buat. Dalam buku ini tuan-tuan akan dapati maklumat kepada apa yang kita kena buat. Tuan-tuan akan jumpa dalam buku perkara keempat, resolusi. Dekat resolusi tu, maksud dia, kalau tuan-tuan baca buku ni, setelah tuan-tuan tahu tafsiran ayat, tuan-tuan dah tahu dari sudut perbahasan bahasa Arab di dalam ayat kalimah bismillah tu apa, kan kita ulas ba tu fungsinya apa, Allah tu apa, dan yang paling penting sekarang adalah apakah yang kita kena buat setelah kita tahu tentang kepentingan, tentang kedudukan kalimah bismillah itu. Yang ini kita pergi kepada tajuk resolusinya. Apa tindakan yang perlu kita buat? Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, resolusinya sudah tentu. Kita semua apabila baca kalimah bismillah ini, tentulah kita kena amal lah. Kita kena amal, kita kena praktis. Setiap hari dalam hidup kita, mesti kita kena mulakan. Kalau kita nak buat satu pekerjaan yang baik-baik, kita mulakan dengan kalimah apa? Dengan kalimah bismillah. Kerana apa? Kita dah sebut dah pada hadis malam, kalau kita baca bismillah ini secara tak langsung, kita minta pertolongan Allah. Allah suka sangat kalau hamba minta tolong pada dia. Lepas tu Allah bagi berkat. Bagi berkat tu maksudnya Allah berikan kebaikan pada pekerjaan yang kita buat itu. Kemudian apabila kita baca bismillah, kita dapat mengingati Allah, tanda kita ingat Allah. Kita baca bismillah ini, kita telah melafazkan kepada Allah bahawa saya nak buat pekerjaan ini walaupun simple, walaupun senang, saya tetap minta tolong Allah, menunjukkan kerendahan diri kita. Jadi resolusinya mudah saja. Perbanyakkan membaca bismillah di permulaan setiap pekerjaan baik yang kita nak lakukan. Daripada banyak-banyak pekerjaan tersebut, kita tengok kepada ayat Quran dan hadis, ada beberapa tempat, ada beberapa keadaan memang disunahkan kita membaca bismillah. Nak tahu tempat apa, nak tahu waktu bila, tuan-tuan dan puan-puan, sila buka muka surat nombor 43. Muka surat nombor 43, kita ataupun siapa yang belum ada buku ataupun bukunya belum sampai, tuan-tuan tengok di depan skrin Zoom ni, saya akan paparkan tentang waktu bila kita sangat digalakkan baca bismillah. Tempat di mana kita digalakkan untuk membaca bismillah. Secara tak langsung, apabila kita buat perkara ini, kita telah memenuhi perintah Allah dalam Quran, kita juga telah memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berganda-ganda pahala kita dapat. Baik, perkara pertama pada muka surat nombor 43, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa dekat situ sekejap. Kita akan jumpa dekat situ. Perkara pertama adalah setiap kali kita berwuduk. Berwuduk kita fahamlah, iaitu kita berwuduk. Berwuduk ni dia ada banyak sebab. Berwuduk sebab nak solat,
berwuduk sebab batal wuduk, kita terus ambil air wuduk. Bab ambil air wuduk, dia ada kelebihan dia yang lain. Okey, jadi kita tak ulas tentang kelebihan mengambil wuduk. Tetapi kita nak cerita tentang ketika kita nak berwuduk, apakah yang perlu kita lakukan? Iaitu kita bacalah bismillah di permulaan kita mula nak berwuduk tu. Jadi berwuduk ni, setiap waktu berwuduklah. Batal saja wuduk seorang Muslim, kalau boleh dia mampu berwuduklah. Kalau mampu lepas wuduk, dia solatlah selepas wuduk, solat 2 rakaat lepas wuduk, pun lagi baik. Baik. Yang kata ketika berwuduk membaca bismillah ini, sebenarnya ia adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasulullah yang cakap pada kita. Rasulullah kata apa? La salata liman la wudu'a lah. Tidak sah solat seseorang yang dia tidak mengambil wuduk. Lepas tu Nabi berkata lagi, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi. Dan tidak sah pula kalau wuduk, orang yang berwuduk itu jika dia tidak menyebut nama Allah padanya. Kalau kita tengok hadis ni, kita teliti hadis ni, kita akan dapati kalau siapa yang tak baca, kalau siapa tak sebut nama Allah, iaitu dia tak baca bismillah, wuduknya itu tidak sah. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik, kalau kita hanya berpandu pada hadis ni, kita akan dapati bahawa wuduk ini dia tidak sah kalau tak baca bismillah. Okey. Namun begitu, kena ambil perhatian, ini dari sudut hukum hakam wuduk. Okey. Sebenar-benarnya, kalau tuan-tuan baca dekat bawah tu, saya ada nukilkan dekat situ. Nampak tak? Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, ini kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya baca bismillah, menyebut nama Allah ketika berwuduk ni sebenarnya dia hanyalah sunat saja sebenarnya. Dia tidaklah wajib. Tapi dalam hadis yang kita baca tadi tu, nampak seolah-olah macam kena baca bismillah sebelum ketika mana kita ambil wuduk. Kalau tak berwuduk, tak baca bismillah, so wuduknya tidak sah. So macam mana kita nak kompromikan, macam mana kita nak ambil hadis ni dengan apa yang disebut dalam kitab Fiqh Al-Manhaji? Okey, jawapan dia sebenarnya, okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Quran, okey, kita buka ayat Al-Quran, ingat tak ayat yang kata kalau nak solat kena berwuduk? Okey, tuan-tuan catat surah Al-Maidah. Suratul Maidah, surah yang kelima, ayat nombor 6. Ayat nombor 6, suratul Maidah, muka surat 108, ayat yang ke-6. Suratul Maidah ni kita boleh jumpa. Kalau kita baca surah Al-Maidah, ayat 6, surah yang kelima, muka surat 108 dalam Quran, di situ kita akan jumpa yang wajib wuduknya apa. Allah hanya menyebutkan bahawa kalau Allah kata ya a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kalau kita rujuk, wuduk ni sebenarnya yang wajibnya hanya apa? Hanyalah basuh muka kamu dan kedua tangan kamu sampai ke siku. Lepas tu Allah kata dalam Quran, Allah kata sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan kamu, kata Allah, Allah juga menyebutkan basuhlah kaki kita sampai kepada kedua buku lali. Ini kita sedia maklum. Tapi kalau kita baca hadis ni macam Nabi suruh baca bismillah kan? Okey. Jadi caranya begini. Kita dah belajar pentingnya kalimah bismillah ni, maknanya apa? Selepas ni kalau kita ambil wuduk, walaupun taklah baca bismillah ni wajib, okey, wuduk kita tetap diterima kalau kita wuduk dengan sempurna, basuh muka, tangan sampai ke dua siku, kaki sapu kepala, lepas tu kita basuh kaki sampai ke buku lali, tetap Allah terima. Namun apa kata kita tambah baik sikit. Allah tak rugi apa pun kalau kita baca bismillah di permulaan ambil wuduk.
Jadi cara dia paling baik ketika kita nak basuh tangan kita tu, kan waktu kita nak selati jari tangan kita dengan air kan, air kata kita kan nak kena kita kena celah-celahkan tangan kita ni masuk kepada jari-jari kan. Jari-jari pasal jari-jari dia termasuk tangan. Maka waktu kita nak mula air tu sampai dekat tangan kita, kita bacalah bismillah. Cukup bismillah pun tak apa. Nak baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kita baca bismillah. Sebab apa? Walaupun dia tidaklah wajib dalam mazhab Syafi'i untuk membaca bismillah, tetapi kita kan nak pahala, kita kan nak tambah baik amal kita. So kalau kita baca bismillah, kita dapat apa? Sudah tentulah kita dapat pahala, kita dapat keberkatan. Sebab daripada kalimah bismillah tu kan, ada kalimah, adanya nama Allah. Walaupun ambil wuduk tak susah pun, tapi kita tetap minta tolong Allah. Ya Allah, aku nak ambil wuduk ni dengan pertolongan Engkau. Ya Allah, bagilah aku berkat ambil wuduk ini. Itu semua terkandung pada kalimah bismillah. Itu tempat pertama ketika nak permulaan kita nak berwuduk. Baik, kita pergi yang kedua. Yang kedua, tempat yang kita memang perlu untuk membaca bismillah adalah ketika kita semua hendak menyembelih haiwan. Kita nak sembelih ayam, kita nak sembelih lembu, nak sembelih kambing. Ikan tak payah sembelih lah. Ikan tak termasuk di bawah tajuk sembelihan. Tapi kalau waktu nak siang ikan tu, nak buang insang dia, nak buang dia punya yang mana-mana pada ikan tu, boleh baca bismillah. Pun digalakkan juga. Tetapi yang khususnya, Nabi kata ketika menyembelih haiwan. Yang ini Allah yang kata dalam suratul Al-An'am ayat 121. Allah pesan apa pada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi innahu lafisq. Allah bagi tahu kepada kita, jangan kamu semua makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang yang fasik. Perbuatan orang berdosa. Kalau kita baca ayat Quran ni, seperti kita dapati bahawa kita tak boleh makan binatang yang tak baca bismillah. Kita tak boleh makan binatang sembelihan. Kita nak makan ayam yang disembelih. Kita nak makan kambing yang disembelih. Kalau kita ikut ayat Quran ni, Allah kata kena baca bismillah ketika nak menyembelih dia. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia sebenarnya bismillah ini memanglah seperti Allah menyuruh. Tapi kedudukan bismillah dalam bab sembelihan ni sebenarnya dia hanyalah termasuk dalam perkara-perkara sunat. Perkara sunat. Sembelihan itu dia tetap sah walaupun tak baca bismillah. Tetapi yang paling wajib apa? Niat sembelihan tu kerana siapa? Itu yang paling wajib sekali. Jadi kalau kita sembelih ayam, niat kita mesti kerana Allah. Barulah sembelihan itu dia tidak menjadi bangkai. Tetapi apabila kita belajar bismillah, kita dah ulas perkataan bismillah itu, ya Allah ruginya lah. Alah, nak baca bismillah tu bukan susah pun. Maka kita nak menyembelih haiwan, kita pergi pasar, kita nak daging yang segar, kita cakap pada pakcik tu, pakcik, saya nak seekor ayam, tolong sembelih dia. Maka kita pesan pada pakcik tu, pakcik, baca bismillah dulu ya pakcik. Kenapa baca bismillah? Kerana menunaikan ayat Quran ni. Lepas tu pula, moga-moga daripada perkataan bismillah yang pakcik tu nak sembelih ayam tadi tu, Allah Ta'ala bagi keberkatan pada apa? Sembelihan itu. Kita dapat pahala pula ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika nak menyembelih. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Tempat yang ketiga kita digalakkan untuk membaca bismillah adalah ketika berburu. Kita semua jarang berburu, tapi kita berburu dekat pasar je lah kan. Tapi bukan berburu, kita tunjuk saja. Nak yang itu dan yang itu. Tapi kalau kita belajar tentang berburu ni maksudnya kita menggunakan haiwan lain untuk menangkap haiwan yang lain. Contoh, cuma orang Melayu ni dia jarang belajar bab berburu, jadi kita pun tak tahu, kita pun kurang maklumat tentang boleh tak menggunakan anjing ketika berburu nak tangkap pun, nak pergi tangkap si rusa, contoh kan. Ketika berburu,
Allah pesan dalam suratul Maidah ayat nombor 4. Allah kata apa? Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaih. Perkataan wadhkurusmallahi alaih. Allah kata oleh kerana itu makanlah daripada apa yang ditangkapnya untuk kamu. Yang ditangkapnya untuk kamu. Maksudnya haiwan yang kita gunakan pergi tangkap rusa tadi tu, kita boleh makan daripada apa yang ditangkap tu. Lepas tu Allah kata dan sebutlah nama Allah atasnya. Maksudnya waktu kita nak lepaskan haiwan yang pergi tangkap rusa tadi, kita kena baca bismillah. Kalau kita ada bismillah, baru kita boleh makan haiwan yang kita upah dia untuk dia pergi tangkap rusa tadi tu. Lepas tu Allah kata apa? Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Allah kata bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah ini hisabnya sangat cepat. Okey, perkara ketiga. Ini tempat kita kena amalkan. Sebab itu dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, dalam kitab Fiqh Manhaji ni, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan ya, kitab Fiqh Manhaji ni adalah kitab membincangkan tentang perkara hukum hakam berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Yang mana kalau kita baca dalam kitab tu, dia menyebutkan bahawa disunatkan menyebut bismillah sewaktu melepaskan anak panah ke atau melepaskan binatang berburu ketika buruan, dia kata. Sekiranya penyembelih tidak mengucapkan bismillah sewaktu dia menyembelih, sedangkan syarat sembelih itu ada, dia sebenarnya tetap sah. Tapi kita sebut tadi apa, tuan-tuan dan puan, bukan susah pun nak baca bismillah ketika menyembelih, tapi ketika berburu ni dia kena buat. Okey, kerana apa? Kita nak dapat keberkatan. Tengok, walaupun kita nak berburu, walaupun kita pemanah yang tepat kan, tapi kita bacalah bismillah. Kerana dekat kalimah bismillah itu kalimah yang sangat-sangat bagus jika kita ucapkan. Baik, itu perkara ketiga. Perkara keempat. Perkara keempat ni yang ini semua orang akan buat perkara ni. Apa? Makan dan minum. Entah ada yang sedang belajar ni tengah minum kan. Mungkin ada yang tengah makan. Tak apa. Sebab tu bagus buat kelas online ni. Kita tak perlu nak susah-susah kan. Tak apa. Bolehlah minum, boleh makan, tak ada halangan. Tapi masa makan dan minum tadi tu, dah baca bismillah ke belum? Sebab Rasulullah SAW menyebut dalam hadis riwayat Bukhari juga riwayat Muslim, Nabi berpesan. Nabi kata, ya ghulam sammillah. Nabi sebenarnya hadis yang kita baca yang ketika makan minum baca bismillah ni kan, sebenarnya berlaku Nabi tegur anak tiri Nabi, iaitu anak kepada Ummu Salamah. Nabi dia berkahwin dengan seorang janda namanya Ummu Salamah. So Ummu Salamah ni dia ada anak. So anak dia di bawah jagaan Rasulullah. Maka satu hari budak-budak kalau makan tak sabar kan, kadang-kadang tangan tak basuh lah, cepat-cepat dia nak makan. Maka Rasulullah ni seorang yang sangat pengasih. Dia ajar anak tiri dia tu. Dia kata ya ghulam, dia kata wahai budak kecil, dia kata samillah. Nabi kata bacalah bismillah. Nabi kata nombor 2, Nabi kata wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kamu, tangan kanan. Lepas tu Nabi kata wakul mimma yalik, Nabi kata makanlah makanan yang dekat denganmu. 3 perkara Nabi tegur kepada anak tiri dia, anak kepada Ummu Salamah. Tapi kita ambil pengajaran dia apa? Pengajaran dia adalah samillah, bacalah bismillah. Ini ketika mana? Ketika mana kita nak makan. Kenapa? Kenapa kita kena baca bismillah ketika kita nak makan, ketika kita nak minum? Tuan-tuan, selain daripada isu kita nak dapat keberkatan pada makanan dan sebagainya, tuan-tuan, ketika makan inilah di antara salah satu tempat ruang syaitan akan mendatangi kita. Dalam hadis Nabi yang sahih, syaitan ni dia datang kepada kita setiap tempat. Tidak ada, syaitan akan datang kita pada setiap waktu. Kat mana kita berada, di mana kita berada, kita pasti akan didatangi oleh syaitan. Terutama ketika mana kita nak makan. Kalau kita tak mulakan dengan bismillah, nanti syaitan dia akan ajak geng-geng dia makan dengan kita semula. Ada hadis yang sahih dalam bab itu.
Jadi kalau makan banyak tak kenyang dan sebagainya, ataupun dah makan cepat pula lapar, mungkin ada sesuatu yang tak kena pada makanan tersebut. Mungkin kita berkongsi ke dengan syaitan, mungkin ketika makan tadi Allah tak berkat dan sebagainya, maka nak halang daripada syaitan mendekati kita ketika mana kita nak makan, maka bacalah bismillah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Begitu juga nak dapat keberkanan makanan. Makanan ni sebenarnya dia menyihatkan kita, dia nak bagi tenaga pada kita. Tetapi kalau kita tak baca bismillah tadi, makanan tu tak berikan apa-apa impak yang baik pada kita. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi berkat. Jadi kita bacalah bismillah ketika nak makan dan juga ketika kita nak minum. Kalau dah terminum, termakan, teringat pula. Kita belajarkan dalam hadis Nabi, kita bacalah. Kalau kita ingat di tengah-tengah tu, ataupun dekat hujung kita katalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada mulanya dan pada hujung. Baca bismillah, penting sangat. Okey, bukan sekadar dapat berkat, tetapi juga untuk melindungi diri kita daripada syaitan berkongsi makan dan minum dengan kita semua. Itu perkara yang keempat. Kita pergi kepada perkara yang kelima. Cuma dalam buku ni kita tak gunalah nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kita guna A, B, C, D, E. Okey, kita pergi yang E tu. Okey, yang tempat yang kelima, kita digalakkan untuk membaca bismillah. Yang ini kalau kita nak menjampi, kita nak mengubat penyakit yang ada pada kita ataupun pada orang lain. Ini perkara kelima. Yang ini yang saya sebutkan pada pengenalan surah Al-Fatihah pada minggu lepas. Yang kita ingat lagi tak, tuan-tuan perempuan, yang surah Fatihah ini, dia kelebihan dia boleh dijadikan sebagai pengubat. Masih ingat lagi, surah Fatihah ini, dia digelar dengan Ar-Ruqyatu. Dia surah yang boleh dijadikan sebagai syifa. Boleh dijadikan sebagai ubat. Okey, jadi contoh kalau cucu kita demam, anak kita demam. Demam sudah pastilah kita dapat rasai di kepala kan. Sebelum kita letak, sambil kita letak kain basah ke, belilah apa-apa, apa kata, lepas kita belajar ni, kita cuba amal baca bismillah. Okay, kita belajar, lepas tu nanti kita akan praktis dia. Okay, kita sebut dulu hadis dia. Siapa yang ajar? Rasulullah SAW yang ajar pada kita. Kita tengok. Hadis pertama, dia ada 2 hadis dekat sini. Hadis pertama ni, hadis pertama ni ubat diri sendiri. Kalau hadis kedua ni, ubat kepada orang lain. Contoh kalau kita lah sendiri demam. Kan, kita demam, ataupun kita lenguh-lenguh kaki, kan, kaki kita ni kepas je kan. Maka kita boleh gunakan dengan kalimah bismillah. Tengok Nabi ajar. Rasulullah SAW berkata kepada Uthman bin Abi Al-Aus As-Saqafi. Dia bukan Uthman bin Affan. Ni Uthman yang lain, yang mana Nabi pernah cakap pada dia. Nabi pernah ajar pada dia. Nabi kata apa? Nabi kata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Nabi kata, letakkan tangan kau pada bahagian tubuhmu yang sakit. Jadi cara dia, kita kena tengoklah pada bahagian yang sakit. Kalau demam, jangan pegang kat perut pula. Jadi dia tak kena. So kalau dia demam, peganglah, letaklah tangan kita di bahagian yang demam. Demam sebenarnya panas dia di mana? Kita biasanya kita letak di kepala lah kan. Kalau kita sakit perut, pegang di perut. Kalau kakinya kebas, pegang di kaki lah. Nabi suruh buat apa? Nabi kata letakkan tangan engkau pada bahagian tubuhmu yang sakit. Kemudian buat apa? Nabi suruh baca bismillah dulu. Bismillah. Nabi kata apa? Nabi kata, waqul, engkau bacalah, ucaplah. Ucaplah bismillah. Berapa kali? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Berapa kali? 3 kali. Maknanya, nampak tak? Baca bismillah sebanyak 3 kali. Contohnya kalau kita demam, kita letakkan tangan kita pada kepala kita yang panas tu, kita bacalah bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu Nabi suruh kita baca 7 kali bacaan ini. Nabi suruh baca, lepas tu Nabi kata dah baca bismillah 3 kali tadi, bacalah 7 kali ni. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 7 kali.
A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca. Maknanya dia apa? Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaannya daripada keburukan yang aku dapati dan aku bimbangkan. Keburukan yang kita sedang alami tu apa? Macam demam tadi. Lepas tu kita bimbang kalau demam panas ni, takut ada kesan-kesan buruk, maka kita berdoa kepada Allah. Minta Allah lindung kita. Tapi sebelum minta perlindungan a'udzubillah tu, kita kena baca dulu bismillah. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Cukup dengan bismillah pun cukup. Bismillah, bismillah, bismillah. Nak baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Lepas tu baca 7 kali. Mesti 7. Lebih tak apa. Tapi jangan kurang dari 7 sebab Nabi sebut tu 7. Wallahu a'lam kenapa Nabi suruh baca 7. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila Nabi sebut, sudah tentu Nabi tidak akan berkata sesuka hati. Dia mesti berdasarkan kepada wahyu wa ma Nabi. Itulah hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ni hadis sahih ya ibu-ibu, tuan-tuan dan puan ya. Hadis riwayat Muslim. Sebab tu ibu-ibu ya, sebab tu tuan-tuan kalau baca buku ni memang kami telah tuliskan hadisnya, hadis dari riwayat apa, lepas tu letak nombor hadis lagi, lepas tu tulis bab lagi. Contoh kan, hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2202. Tengok kat atas kaki nombor 27. Hadis ni ada dalam kitab salam. Bab sunnah meletakkan tangan ke atas tempat yang sakit sambil berdoa. Hadis ni. So buat yang ni. Ini kita buat dekat diri sendiri. Kalau kita kebas-kebas kaki kita sakit, kita letak tangan dekat kaki kita tadi tu. Baca bismillah. Dan kalau boleh, janganlah lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah jangan tinggal. Sebab Al-Fatihah, dia adalah ubat bagi segala ubat. Tuan-tuan jangan lupa Fatihah tu. Ingat tak kita belajar pada minggu lepas, Al-Fatihah ini, nama lain Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah sebagai pengubat. Begitu juga kelebihan surat Al-Fatihah. Dia adalah sebagai ubat. Masih ingat lagi kisah yang Abu Sa'id Al-Khudri yang dia telah baca surah Fatihah kepada ketua kampung dalam sebuah kampung yang pingsan kerana disengat binatang berbisa. Masih ingat lagi? So, para ulama semua sepakat. Surah Fatihah memang terang-terang dalam hadis memang dijadikan sebagai syifa. Yang ini jangan tinggal. Jangan baca surah lain, tiba-tiba surah Fatihah tinggal. Jangan. Sebab surah Fatihah lah surah yang ada dalil dia jelas di dalam hadis Nabi SAW. So jangan tinggal. Jadi kalau kita demam tadi, kalau kita demam, kita boleh baca Fatihah dulu. Lepas tu kita bacalah bismillah, bismillah, bismillah. Baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillah jangan tinggal. Tolonglah bismillah jangan tinggal. Nanti lepas kita habis baca bismillah, kita akan tahulah maklumat dalam surah Al-Fatihah tu. Jangan tinggal. Okey, dah jelas dekat sini. Lepas tu, sambil tu barulah kita usaha nak makan Panadol ke. Kita usaha makan apa-apa. Ubat-ubat yang moden jangan kita tinggal pula. Sebab dia juga asbab untuk kita berubat. Tapi kita jangan lupa baca syifa ni. Jangan kita lupa baca ayat Quran, surah Al-Fatihah dengan kalimah bismillah ni. Tu jangan lupa. Okey? Itu adalah untuk yang pertama. Okey. Tapi kalau kita nak ubat orang pula, kalau kita nak pergi ubat orang yang sakit pula, contohnya suaminya pening-pening kepala, kan? Kita pun boleh buat dalam hadis ni. Kita buat hadis tu. Kita tengok dalil dia apa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata anna Jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Jibril alaihi salam pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa untuk apa? Lalu Jibril dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ashtakaita, adakah engkau sedang sakit? Jibril tanya pada Muhammad, adakah engkau sedang sakit wahai Muhammad? Nabi kata apa? Nabi kata na'am. Nabi kata ya, aku sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun jampilah Nabi. Bagaimana Jibril menjampi Nabi? Ini kita boleh katakan
Bismillah Jibril. Bismillah Jibril. Bukanlah Bismillah Jibril. Maksudnya Jibril yang membaca jampi ini kepada Rasulullah yang sedang sakit. Apa yang Jibril baca? Jibril memulakan menjampi Rasulullah dengan menyebut Bismillah di depan dan di hujungnya. Ikut saya baca yang doa ini. Jibril baca apa? Bismillah. Okay. Arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika Bismillahi arqika. Jumpa tak perkataan Bismillah ni? Bismillah ada dekat depan dia, Bismillah dekat penutup dia. Ini adalah doa Jibril. Jibril yang baca jampi kepada Nabi SAW. Jibril sebut apa? Tengok. Jibril pun tahu tau. Jibril pun tahu pentingnya kalimah Bismillah ni. Maka dia gunakan untuk menjampi Rasulullah. Dia kata apa? Bismillahi arqika. Dengan nama Allah, aku menjampimu. Meruqyahmu maksudnya aku mengubatimu. Min kulli syai'in yu'zika. Daripada segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin. Daripada setiap jiwa yang buruk. Au ainin hasidin. Daripada mata yang dengki. Allahu yashfika. Allahu yashfika. Allah lah yang menyembuhkan, ia akan menyembuhkanmu. Lepas tu Jibril kata apa? Bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Meruqyahmu tu maksudnya apa? Menjampimu. Menjampimu. Allahu. Kita tengok macam tulisan dia macam tak nampak kan? Tulis Allahu yashfika. Dekat hu ni Allah tu di baris depan. Apa tak doa ni? Boleh baca ulang-ulang kali lah, tak apa. Paling kurang sekali. Doa Jibril ni, Bismillah Jibril yang kita baca dalam hadis ni, dia adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, nombor hadis 6812, rujukan dia. Nak tahu hadis ni dalam bab apa? Tengok nota kaki. Kalau tengok yang tulisan kecil 28 ni, ini adalah perincian hadis Muslim ni dalam kitab apa? Tengok kat nota kaki kat bawah tu, dalam kitab Salam, bab perubatan penyakit dan penyembuhan. Daripada bab ni kita tahu dah. Kalau kita nak ubat apa-apa penyakit, maka bacalah Bismillah Jibril ni. Tuan-tuan jangan lupa baca. Kalau suami kita pening kepala kan, dengan dia mengadu pada pening kepala lapar, dia kata, "Pah, kepala abang ni pening apa?" Kan? Kita kata, "Tak apa abang. Biar saya jampi bang. Saya dah belajar dah surah Fatihah." Okey, abang duduk diam. Maka kita letakkan tangan kita kepada kepala suami tadi tu. Kan? Kita bacalah Fatihah. Kan? Apabila kita baca Fatihah, kita tentu akan baca Bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Lepas tu kita bacalah doa Jibril ni. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Lepas tu pesan kat suami tadi, dah tu abangnya pula, ubatlah sendiri pula. Saya dah ubatkan, tapi kalau ubat sendiri lagi baik. Suruh dia baca yang ni pula. Baca kat mana? Baca yang doa yang Nabi ajar kepada Uthman bin Affan tadi. Nak baca apa, Pah? Baik sini saya ajar abang. Itulah, orang suruh ajak kalam Fatihah tak nak ikut. Contoh, gurau je. Katalah, baca apa? Bacalah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lepas tu baca 7 kali tadi. Moga-moga dengan yakinnya kita kepada Allah, dengan asbab ini Allah sembuhkan kepalanya. Ini adalah doa yang kita boleh amal sendiri. Tapi jangan tinggal Fatihah ya. Sebab kalau kita baca surah Fatihah, secara tak langsung kita memang dah baca Bismillah. Sebab yang pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca lagi Bismillah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Okey, habis. Perkara yang kelima. Kita pergi kepada tindakan berikutnya. Bila pula nak baca Bismillahnya? Yang ini kalau sebelum melakukan hubungan dengan pasangan. Kalau suami-suami tak sabar-sabar tu, ketuk tangan dia sikit. Cuba sabar sikit cakap kat dia, suruh dia baca Bismillah. Siapa yang ajar? Nabi yang ajar. Tengok, pesan dekat anak-anak, pesan kat siapa-siapa.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dekat sini Ibnu Abbas ni kena tulis kat sini RA ni radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi radhiyallahu anhuma, maksudnya semoga Allah meridai dia dan bapa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? Nabi kata lau anna ahadahum iza arada ay ya'tiya ahlahu, apabila salah seorang hendak mendatangi ahli keluarga dia, mendatangi ahli keluarga dia ni bahasa lembut Nabi guna. Maksudnya ketika dia nak pergi melakukan hubungan badan, Nabi suruh dia buat apa? Qala, hendaklah dia berdoa ataupun dia mengucapkan, baca apa? Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Baca kalimah ni, baca doa yang tulisan hitamkan ni. Okey, ada bismillah tak? Ya, ada bismillah. Kita kata apa? Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan. Ingat tak tadi saya kata mula-mula waktu bab makan minum tadi, syaitan dia akan datang kepada anak Adam dalam semua keadaan, pada semua tempat. Hatta kan ketika melakukan hubungan badan dengan pasangan pun syaitan akan sampai. Syaitan akan ada. Jadi cara nak jauhkan syaitan, bacalah bismillah, bacalah doa ini. Lepas tu Nabi kata lagi, dalam doa itu kita kata, ya Allah, jauhkanlah syaitan daripada anak yang engkau kurniakan daripada kami. Maksud dia, walaupun kita tak ada niat pun untuk kita nak dapat anak lagi, betul tak? Tetapi ini sunnah Nabi, baca juga. Kan? Maksudnya, kalau berhubungan badan, jadi kalau kita minta jauh daripada syaitan, kalaulah Allah Ta'ala berikan anak, hasil daripada hubungan badan tersebut, anak tu jadi apa? Tengok Nabi kata apa? Kelebihan dia. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. Jika Allah mentakdirkan lahirlah seorang anak hasil daripada hubungan tersebut, nescaya syaitan tidak akan membahayakannya buat selama-lamanya. Jadi baca doa tersebut. Okey, doa ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Boleh tengok nota kaki hadis tu dalam bab apa. Dalam kitab riwayat Bukhari, nota kaki muka dia punya nombor 29, dalam kitab apa? Dalam kitab berwudu, baca bismillah. Hadis riwayat Muslim. Jelas kat sini yang F ni. Okey, mudah saja. Okey. Kemudian yang berikutnya kita pergi yang G. Yang G ni, setiap pagi dan petang bacalah bismillah. Nak baca apa? Mari kita rujuk hadis dia. Menurut Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekejap saya kata. Okey, kita tengok apa kata Osman. Osman kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda. Nampak tak tulisan dia? Sekejap ya, nampak tak ya? Moga-moga nampak kan? Okey, siapa ada buku, dia boleh tengoklah muka surat nombor berapa tu. Saya pun tak nampak muka surat dia. Okey, muka surat nombor 48 ya. Muka surat nombor 48. Sebab tu kalau boleh belilah buku. InsyaAllah. Moga dapat banyak manfaat. Tengok Rasulullah kata apa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa matha'in kullu lailatin." Nabi kata, tiada seorang hamba pun yang dia berkata atau dia mengucapkan setiap pagi dan petang. Okey, gariskan perkataan setiap pagi dan setiap petang. Dia baca apa? Ikut saya baca doanya. Bismillah. Jumpa tak perkataan bismillah? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ni semua orang hafal doa ni. Tapi perasan tak, daripada doa yang kita hafal ni, zikir ni, dia ada kalimah bismillah depan dia. Nampak tak kalimah bismillah? Bismillah. Bismillah. Kalau baca allazi la saja, tu tak dapat apa faedah. Kena baca bismillah. Doa ni Nabi suruh baca pagi dan petang. Zikir ni pagi dan petang. Berapa kali? Nabi kata salasa marratin. Nabi kata ketika dia baca apa? Dia baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Maksud dia apa? Dengan nama Allah yang apabila sesuatu itu disebut dengan namanya, sesuatu itu tidak akan dapat berikan mudarat baik yang berada di bumi atau di langit.
Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa sesuatu tu? Ini termasuk juga coronavirus ya. Sesuatu apa saja benda-benda mudarat, kalau kita baca bismillah, kita baca zikir ini termasuk di dalamnya. Nabi kata apa kelebihan? Nabi kata sebanyak 3 kali. Tolong kena baca 3 kali. Kalau Nabi spesifik 3, kena baca 3. Lebih tak apa, tapi jangan kurang dari 3. Baca 3. Baca 3 kali. Lepas tu, Nabi kata apa fadilat dia? Melainkan dia tidak terkena sebarang bahaya. Melainkan dia tidak terkena. Maksudnya, dia akan dielakkan oleh Allah daripada terkena bahaya. Mudaratkan. Hadis ni, dia status hadis ni, dia hadis yang hasan sahih. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Kalau nak tahu dalam bab apa, kedua-dua perawi hadis ni ada dekat nota kaki tu ada. Hadis ni cerita bab berdoa waktu pagi dan petang. Okey. Jangan lupa baca zikir ni 3 kali ya. 3 kali pagi, 3 kali petang. Kerana dia ada kalimah bismillah dekat sini. Nampak tak? Betapa pada kalimah bismillah tu, kita baca Fatihah ni bismillah je kita baru belajar, kita dapati banyak benda daripada kalimah bismillah ni yang boleh kita ambil manfaat. Okey, selesai dekat sini. Kita pergi kepada yang satu lagi. Ni ketika menjelang waktu malam. Ni daripada senja sampailah waktu malam, nak pergi ke sampailah maksudnya waktu malam, Nabi suruh kita buat sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, saya terus pergi pada terjemahan ni ya, sebab kita nak ringkaskan waktu kita agak terbatas. Kita baca terjemahan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Apabila menjelang malam ataupun petang. Petang ni maksud dia petang yang nak pergi ke maghrib. Itu maksudnya senja lah. Apabila menjelang malam atau petang. Petang tu maksudnya petang yang nak pergi ke senja. Kalau kita maghrib, kita pukul 7.30 contoh kan. Maghrib kita pukul 7.30, 7 ke, kita dah kena panggil anak-anak kita buat apa. Nabi kata, halanglah anak-anak kamu keluar dari rumah. Nabi halang. Sebab tu halang tu maksudnya, kalau dia belum keluar, jangan bagi dia keluar. Kalau dia dah keluar, maksudnya kita panggil dia balik lah. Tu kita dulu kata, kita kata, Kak Long, maghrib dah ni, balik kan. Kenapa? Kerana pada waktu tersebut, syaitan sedang berkeliaran. Waktu senja nak ke maghrib tu. Lepas tu Nabi pesan, apabila beberapa waktu telah berlalu, maksudnya macam dah maghrib tu dah tinggi sikit, masa tu, maka biarkanlah mereka kalau mereka nak keluar. Maksudnya kalau waktu tu tak apa, kalau nak keluar. Tapi orang tak bagi dah keluar sebab dah masuk rumah maghrib, tak keluar dah lah. Kan? Tapi kalau suruh nak keluar, kalau kita tak ada kecemasan kan, kita kata kita nak pesan beli barang, tolong belikan gula ni Abelong, kan? Kita kata kat dia, okey tunggu. Maghrib. Kejap lagi lah. Lepas dah lepas maghrib sikit, boleh dah suruh dia keluar. Lepas tu Nabi pesan apa pada kita? Ni kita nak kaitkan dengan bismillah sebenarnya. Nabi kata, kamu semua hendaklah menutup pintu-pintu dengan mengucapkan bismillah kerana syaitan tidak membuka pintu yang tertutup yang dibaca bismillah. Ini pertama. Jadi kalau kita pesan dekat anak-anak kita, kan, tutup pintu, tutup tingkap kan. Rumah kita mungkin memang dah tertutup dah tingkap je. Bandar-bandar ni rumahnya kebanyakan tingkap dia memang dah tertutup. Tapi kalau dia terbuka, nak tutup tu baca bismillah. Tutup pintu baca bismillah, nak tutup tingkap baca bismillah. Kenapa? Kerana syaitan tak akan masuk pada rumah yang pintu dan tingkapnya baca bismillah. Lepas tu Nabi pesan lagi satu. Selain itu kata Nabi, kamu semua hendaklah mengikat bekas-bekas penyimpan air dengan membaca bismillah. Dan tutuplah bekas-bekas menyimpan air kamu dengan apa sahaja serta padamkan lampu-lampu kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya macam ni. Kalau waktu malam, kalau kita dapati contohnya kita isi air dekat jug kan, jug kita tu tak bertutup, Nabi suruh kita tutup. Kalau macam makanan kita ada lauk lagi, kita nak makan lagi kan, boleh guna lagi kan, masih elok, maka tutup dia. Nabi suruh tutup dia dengan apa sahaja. Jadi ini dia panggil adab ketika kita nak tidur. Makanan-makanan kena tutup, bekas-bekas minuman kena tutup. Kalau orang dulu, air dia simpan dalam kulit-kulit binatang tu. Jadi kulit-kulit yang tempat simpan air tu, maka kena ikat. Kena ikat supaya jangan dia terbuka. Kenapa Nabi pesan macam tu? Okay, dalam hadis ni, Nabi tak menyebutkan tentang riwayat lain.
Sebenarnya kalau kita baca hadis riwayat lain, ada hadis lain, sebenarnya Nabi bimbang wabak akan turun pada waktu malam. Kalau kita baca satu hadis yang lain, sebenarnya antara sebab kenapa Nabi suruh tutup bekas makanan, bekas minuman, kerana Nabi kata wabak pada satu malam, kata Nabi ada satu malam wabak akan turun. Jadi wabak ni dia akan masuk kepada mana-mana makanan, minuman yang tidak tertutup. Itu di antara alasan lain kenapa Nabi suruh tutup makanan minuman. Dia mudah je. Apabila sunnah Nabi, Nabi suruh buat je. Pasti ada sebab, kan? Mungkin mengelak daripada serangga, kan? Walaupun Nabi tak sebut, tapi sunnah Nabi. Nabi kalau dia cakap, dia adalah wahyu. Maknanya mesti ada kebaikan. Tapi ingat, jangan lupa membaca bismillah pada pintu tadi tu. Termasuk tutup bekas makanan. Kadang-kadang kita tak perasan jap air tu ada lagi, kita buka dia. Tutup dan baca bismillah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok dekat nota kaki, riwayat Bukhari dengan Muslim, dia tulis apa? Hadis ni bawa bab kitab minuman, bab menutup bejana. Ataupun bab suruhan menutup bejana. Bekas-bekas makanan minum. Okey, ni tentang baca bismillah. Okey, kita ada waktu lagi. Kita pergi yang satu lagi. Satu lagi, tempat yang kita digalakkan baca bismillah kalau ketika kita nak keluar ataupun kita nak masuk ke dalam rumah. Ini juga satu benda yang sangat penting kita kena ambil perkara. Sebab tu kalau rumah kita nak tenang, kita nak semua orang tak panas, kan, elok rumahnya, kan, masuk dan keluar mesti berzikir, mesti baca bismillah. Sebab kalau kita baca hadis lain, memang syaitan di antara tempat yang dia nak masuk, syaitan ni dia akan ikut anak-anak Adam tu masuk. Dia akan ikut, usulnya kalau kita nak masuk rumah, syaitan akan ikut kita. Ada hadis tu. Jadi kalau kita masuk dengan zikir, rumah kita masuk dengan zikir tu maksudnya sekurang-kurangnya kalimah bismillah lah, termasuk doa tu, maka syaitan akan cakap kat kawan-kawan dia. Dia kata dekat, ini hadis sahih, Nabi sebut, Nabi kata, dia cakap kat kawan dia, dia kata, "Oi kawan-kawan," dia kata, "kita dah tak ada tempat nak bermalam dah dekat rumah ni," dia cakap. Dia kata, "Kita dah tak ada tempat kita nak bermalam dah sebab orang ni dah baca bismillah." Betul. Betul, kadang-kadang kita tengok hal kecil bergaduh besar. Kadang-kadang kita malas nak buat ibadat. Kadang-kadang sebab apa tahu? Bukan sebab perangai kita saja, bukan sebab hawa nafsu kita saja, tapi dalam rumah kita banyak syaitan. Kenapa banyak syaitan? Waktu kita masuk tu, kita bawa syaitan masuk sekali dengan macam mana cara dia? Dengan kita tidak masuk dengan berzikir. Kita tengok apa dalil dia. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, sesiapa yang apabila dia hendak keluar dari rumahnya, hendaklah dia berkata, dia berdoa. Doanya apa? Bismillahi. Tengok ada bismillah depan dia. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi waktu dia nak keluar pada rumahnya, dia baca doa ini, tapi depannya ada bismillah. Dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah yang tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin Allah. Okey. Hadis ni, status dia hadis sahih. Dia adalah hadis riwayat Abu Daud, dia juga hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau kita tengok hadis riwayat Abu Daud ni dalam bab apa? Dia kata bab kitab adab, bab doa keluar dari rumah. Sama macam Imam At-Tirmizi. Jadi apa fadilat kita dapat? Tengok penting kalimah bismillah kat depan dia. Ini kita nak kaitkan dengan Al-Fatihah. Bismillah. Tapi kita sebut ujung tu lah, sampai ujung tu, maka apa kita dapat? Maka dikatakan kepadanya oleh para malaikat. Iaitu malaikat akan cakap kepada orang keluar tadi. Dia cakap 3 perkara. Dia cakap, engkau telah diberikan kecukupan, kufita. Kedua, malaikat kata, wa wuqita. Engkau juga diberikan perlindungan. Watanaha anhu syaitan. Dan syaitan-syaitan itu akan menjauhinya. Ingat tuan-tuan ya, kita ni setiap waktu syaitan bersama dengan kita. Jadi cara nak elakkan syaitan tu dekat dengan kita, perbanyakkanlah baca doa-doa termasuk yang kita belajar. Jadi waktu kita keluar tadi tu, kan, malaikat akan kata, engkau telah diberikan kecukupan. Engkau diberi perlindungan oleh Allah. Dan syaitan-syaitan pun akan menjauhi dia. Okey, kat sini bismillah. Okey. Maka dalam buku ni,
sebenarnya tidaklah kita hanya hadkan kepada sampai air saja. Lepas tu kita nyatakan di dalam sini. Walaupun menulis mencadangkan beberapa situasi untuk kita amalkan bismillah, tidaklah bermaksud bacaan dia hanya terhad kepada yang kita sebut tadi A sampai I tadi. Bukan. Tetapi bila kita kena baca bismillah, setiap perkara kebaikan atau amalan harian yang kita mulakan perkara yang baik, kita mulakanlah dengan nama Allah. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan daripada kalimah bismillah tersebut. Lepas tu yang ini juga sebenarnya waktu nak masuk pun baca juga bismillah. Yang tadi kita hanya cerita tentang keluar kan, tapi nak masuk tu. Nak masuk pun baca juga bismillah. Paling pendek baca bismillah saja. Baca bismillah. Kalau nak baca doa semua, sebab doa tu sebenarnya dia ada, cuma riwayat dia tu dhaif, riwayat dia lemah doa yang nak masuk rumah tu. Jadi menyebabkan saya tak masuk dalam buku. Kami tak masuk dalam buku, tapi sekurang-kurangnya tuan masuk, mesti baca bismillah. Masuk di rumah baca bismillah, lepas tu berilah ucapan salam. Oh, itu bab salam pula. Tapi kita tak ceritalah belajar bab salam, sebab kita nak fokus kepada bismillah. Jadi tuan-tuan perempuan, alhamdulillah, kita dah selesai dah tentang kalimah bismillah. Nanti minggu depan, hari Sabtu, kita belajar pula. Masih lagi ayat pertama ya, tapi kita nak kupas apa itu Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim. Minggu depan kita akan belajar. Kita akan belajar masih lagi ayat pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita fokus pada Bismillah, kita dah selesai dekat kalimah Bismillah. Kita akan masuk kepada Ar-Rahman. Kita nak masuk kepada nama Allah yang kedua Ar-Rahman dan nama Allah ketiga Ar-Rahim. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dah maksudnya ayat pertama ni saja ya Allah. Kalau siapa fahamlah, dia akan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ni dia ucapan yang bukan main-main lah. Maksudnya ucapan yang Masya Allah, memang satu ucapan yang sangat bernilai. Pahala dia banyak Allah nak beri pada kita. Tapi benda itu sebenarnya Allah dah bagi pada kita ketika kita baca suratul Al-Fatihah. Lepas ni kalau kita baca Al-Fatihah kan, dia dah lain dah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah faham dah apa itu ba tu maksud dengan apa nama Allah itu, kenapa Allah tu dulu, ada apa pada perkataan kalimah Allah. Lepas ni kita akan faham apa itu Rahman, apa itu Ar-Rahim. InsyaAllah minggu depan kita akan ulas apa tu Rahman, apa tu Ar-Rahim. Wallahu ta'ala alam. Jam pun dah dekat 9.56. Sebab saya 10.30 nanti saya ada kelas tajuk Alam Barzakh. Siapa yang nak ikuti, boleh dijemput pada semua untuk mengikuti kelas Alam Barzakh secara percuma. Tak perlu buat apa-apa. Dan kalau nak nota pun insya-Allah nanti kita akan berikan nota pada tuan-tuan perempuan. Jam 10.30. Nak dapat dia punya talian Zoom dia dekat mana? Siapa yang dah masuk Telegram, ada talian dia, ada link Zoom di situ. InsyaAllah kita jumpa semua nanti pada jam 10.30. Okay, saya buka soalan. Kalau ada mana-mana soalan nak tanya tentang surah Fatihah ini, kalau boleh kita fokus pada surah Al-Fatihah, pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ada persoalan apa-apa nak tanya? Ada persoalan kah? Saya buka soalan. Ya, di skrin ada satu soalan Ustaz. Di skrin ada soalannya. Ya. Okey, Puan Rohaidah tanya, Ustaz, bila masuk rumah kita seorang je baca bismillah, anak-anak masuk tak baca, syaitan dapat masuk tak rumah kita? Kalau kita baca bismillah, moga-moga syaitan tidak memasuki rumah yang dibaca bismillah. Walaupun kita seorang saja yang baca, tapi elok kita juga galakkanlah anak-anak kita baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Kita tarbiyahlah, kita didik anak-anak kita pun baca bismillah. Supaya anak-anak ni dia membesar, dia selalu ingat pesan mak dia. Oh, mak aku selalu pesan. Kalau kita tak pesan, tak sampaikan, nanti takut anak-anak dia terlupa untuk baca. Tapi kalau kita seorang pun baca, sudah mencukupi membaca bismillah. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, ada yang minta nama grup Telegram. Okey, Puan Nur, kalau Puan Nur nak dapat Telegram tu punya Telegram, saya ada masukkan dah. Saya dah hantar dekat grup WhatsApp. Ingat ya, grup WhatsApp surah Fatihah kita dia ada dua grup. Dua grup tu sebab kita pisahkan sebab dah cukup untuk 247 orang, 257. Jadi dekat WhatsApp grup Al-Fatihah kita dah masukkan. Tuan-tuan dan puan-puan ya, siapa nak masuk lagi grup Fatihah tu ada lagi. Boleh masuk. Ajaklah kawan-kawan masuk insya-Allah. Kita galakkan belajarlah. Okey, tak ada, kita tak cas apa-apa.
percuma saja. Okey, boleh masuk insya-Allah. Apa ni? Ustaz, kalau buah-buahan pun kena tutup ke? Kalau buah-buahan tu kita tak tutup lah sebab dia bukan bentuk yang makanan dan minuman tadi. Tapi kalau kita nak tutup, lebih baik juga. Lebih baik juga untuk buah-buahan tadi. Sebab buah-buahan kan kadang-kadang kita tak tahu, mungkin ada apa-apa haiwan serangga malam kita tak tahu, jadi elok kita tutup juga. Lebih baik. Ada pun yang kongsikan talian Telegram. Terima kasih Puan Tengku Izian ya kongsikan. Okey, ada yang tanya tentang amalan Bismillah 7. Adakah dalil? Okey, untuk Bismillah 7 ni setakat ni wallahu taala alam tak jumpa lagi mana-mana hadis yang sebut tentang bacaan Bismillah 7. Okey, tetapi Bismillah 7 ni kalau kita nak amalkan, dia boleh diamalkan kerana dia kalimah Bismillah. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi tu dia termasuk salah satu daripada nama Allah Asy-Syafi. Boleh. Cuma kalau kita nak beramal, okey, dia sebenarnya dalam bab doa ni, dia dalam bab zikir dia agak terbuka lah. Kita boleh amalkan zikir yang zikir tak ada dalam hadis pun tak apa sebab dia berzikir kan. Sebab kita nak berdoa, dia dalam berdoa tak apa. Asalkan kalimah itu dia tidak salah dan dia tidak melanggar Quran dan hadis lah. Tapi seelok-eloknya, paling baik sekali, the best, kalau nak buat amal, tirulah macam yang diamalkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu the best. Kalau kita buat amal, kita pilih the best. Okey, kita pilih the best. Okey. Penuh tu kan. Ada soalan lain sebelum kita nak tangguhkan? Rasa bersih-bersih. Okey, ada soalan lain? Ada question soalan secara verbal? Ada? Siapa nak buku boleh ya, ada masih lagi stok tuan-tuan. Tuan-tuan boleh order lagi pada saya sebab saya nak kena post as soon as possible. Stok masih banyak lagi, tuan beli. Masih ada. Nanti tolong PM saya. Ada telah diberikan nombor telefon dan sebagainya, nanti tolong PM saya, insya-Allah kita akan postkan dengan kadar segera. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau tiada soalan, kita berhenti di sini. Ada? Ada 2 soalan. Dekat mana? Dekat chat? Dekat chat yang mana tu? Okey, Puan Nur tanya, adakah sama memberi salam dan masuk rumah dalam bismillah? Okey. Dia memberi salam tak sama dengan bismillah. 2 perkara yang berbeza. Bismillah dia dikaitkan dengan yang tadi, perlindungan daripada syaitan, untuk menghindari syaitan masuk. Tetapi persamaan bismillah dengan salam ni dia adalah dia mendatangkan keberkatan. Sebab kalau kita baca dalam hadis Nabi pesan tu. Nabi kata, ucapkanlah salam kerana salam itu dia memberikan keberkatan kepada kamu dan ahli keluarga kamu. Kat situ. Salam ni dia adalah doa. Ingat ya, ni salam ni, apabila kita ucapkan salam, dekat situ ada nama Allah. Kita kaitkan dengan perkataan Assalamualaikum. Assalam itu adalah dikaitkan dia dengan nama Allah. Jadi ucapan salam ni pun kita kena belajar seperti mana kita baca bismillah tu. Jadi ucapan salam dia memberikan keberkatan kepada diri kita, memberikan keberkatan. Okey, saya izinkan saya sekejap saya tunjukkan tuan-tuan tentang bismillah tu. Sekejap, saya tunjuk pada tuan-tuan tentang bismillah tadi kejap ya. Kita ada waktu lagi, tak apa, jangan risau ya. Saya boleh ambil waktu lagi insya-Allah. Sekejap ya. Saya tunjukkan tuan-tuan dekat berkat kejap. Saya tunjukkan dekat berkat. Okey, kejap saya tunjukkan bismillah kat rumah tadi ya. Saya tunjukkan nota dia. Ini nanti saya kongsikan dekat dalam Telegram doa pasal berkat. Kita tunjuk ya. Sekejap ya, Puan Nur ya, rakan-rakan, tak apa. Saya 10.30 tak apa. Nanti saya kelas saya. Tuan-tuan tak perlu terkejar-kejar. Saya perlu terkejar tapi tak apa. Saya nak tunjukkan tuan-tuan yang salam tadi. Okey, ini adalah nota tentang berkat. Saya tunjukkan tuan-tuan ya. Okey, kejap. Okey. Nampak tak? Nampak tak saya sharing kat sini, nampak? Belum Ustaz. Tak nampak ya? Oh, belum. Saya tak sharing lagi. Kejap. Nampak tak? Nampak tak tajuk rumah berkat?
Nampak. Okey, saya tunjuk Ya, saya tunjuk. Saya Ya. tunjukkan. Okey, saya tunjukkan. Yang ini doa ini yang puan tanya tadi tu begini. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata apa? Nabi kata ya bunayya idza dakhalta ala ahlika faslim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baitika. Wahai anakku, jika kamu mendatangi keluargamu maka hendaklah engkau mengucapkan salam. Kenapa? Kerana salam itu akan menjadi berkat kepada engkau dan kepada ahli keluarga engkau. Hadis ni. Jelas tak? Faham tak? Jadi salam ni dia mendatangkan keberkatan kepada ahli keluarga. Tapi salam ni dia tidak disebutkan oleh Nabi boleh mengelak daripada apa? Daripada syaitan. Tapi daripada syaitan tu kita kena baca rumah. Ni saya tunjukkan juga nota, saya tunjukkan tuan-tuan ni yang baca bismillah pasal rumah masuk tu kan. Ni jawapan dia. Begini. Kejap ya. Makanan berkat. Sekejap. Rumah berkat sekejap ya. Ni, nampak tak hadis ni? Ni hadis dia. Yang saya buktikan pada tuan-tuan. Dia beza salam dengan bismillah. Salam tu dia dapat keberkatan. Bismillah tu pun untuk dapat keberkatan. Tapi bismillah dia khusus lagi, dia berlindung daripada syaitan. Tengok Nabi kata apa dalam hadis dia. Nabi kata, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata. Ni seperti yang saya sebut tadi. Syaitan akan cakap apa? Oh, kita dah tak ada tempat bermalam dah. Kita dah tak ada tempat makanan dekat sini. Maksudnya syaitan dia tak akan bermalam dekat rumah kita, dia tak akan menumpang rumah kita dan dia tak akan makan dengan makanan bersama kita. Kalau kita baca bismillah. Lepas tu dia kata lagi, kata Nabi, manakala jika dia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, bismillah ataupun zikir. Dia penting bismillah tu penting. Bismillah kena ada. Lepas tu baru zikir yang lain tu, doa-doa lain tu, maka syaitan akan berkata, oh kamu semua, jika tak baca ya, Nabi kata syaitan akan cakap apa? Kamu semua telah mendapat tempat bermalam. Jika dia tak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan kata apa? Kamu semua telah mendapat tempat bermalam dan tempat makanan. Hadis riwayat Muslim. Terfaham tak? Jelas tak maksud dia? Maksudnya hadis ni menunjukkan, itu kelebihan baca bismillah. Okey Ustaz, kalau tak ada soalan daripada jemaah saya tanya Ustaz. Okey, kejap. Ada tak soalan jemaah? Ada tak soalan jemaah? Ada. Saya baca ada. Tak ada dah. Okey. Apa dia puan soalannya? Okey. Untuk tua ataupun some people will say kata, jika makanan dan air kita terbuka, ditakuti akan mungkin mitos lah. Dikatakan takut dilangkah atau dijilat oleh syaitan. Okey, soalan kedua, apa beza bismillah dengan basmalah? Itu saja Ustaz. Apa dia tadi tak jelas. Maksudnya apa tu? Yang pertama tadi langkah syaitan ke? Ada katanya jika makanan tidak ditutup, ditakuti iblis dan syaitan akan melangkah makanan kita atau dijilat oleh iblis dan syaitan. Adakah itu benar ataupun hanya mitos atau apa? Apakah jawapan dia? Okey. Dia syaitan ni dia perkara gaib. Dia benda yang kita tak nampak kan. Jadi apabila dia perkara gaib, untuk sebut sesuatu perkara tentang perkara-perkara kita tak nampak, jin, malaikat, semua-semua tu, maka dia disiplin ilmu dia, kita berperlukan kepada dalil. Perlu dalil. Maksudnya dia tidak ada setakat ni wallahu alam, setakat bacaan saya, setakat kita bertajuk tentang adab makan dan sebagainya, tak jumpa lagi hadis yang menyebutkan hikmah kenapa kena tutup makanan dan minuman tu. Tak jumpa lagi hadis kerana syaitan akan langkah ke, syaitan jilat tu tidak ada. Okey Ustaz. Tidak ada yang tu. Lepas tu bab yang kedua tadi, bezanya pada bismillah dengan basmalah. Sebenarnya kalau kita sebut kalimah basmalah, ada pada muka surat nombor 38. Kalau kita tengok pada muka surat nombor 38, tengok pada muka surat nombor 38 kan? Muka surat 38 tu kita akan jumpa kat sekejap muka surat 38. Sekejap. Atas sekali. Terima kasih kepada puan yang bertanya ya. Sebab dalam buku ni saya tak dapatlah nak baca semua. Kita ambil yang penting saja. Kita tengok apa makna kalimah basmalah. Okey, basmalah dia adalah singkatan kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebut basmalah, dia sebenarnya adalah macam dia ringkasan saja kepada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu, yang ni contoh-contoh ya. Jadi kalau kita jumpa kata, bacalah basmalah. Basmalah tu maksudnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata Bismillah, dia ucapan Bismillah lah.
Okey. Bismillah saja. Jadi tu basmalah. Kadang-kadang ucapan alhamdulillah, orang Arab dia kata hamdalah. Dia merujuk kepada ucapan alhamdulillah. Kalau Ah. la ilaha illallah dia kata hailalah. La ilallah. Hmm. Kalau la haula wala quwata illa billah dia disebut sebagai hauqalah. Okey, okey. Okey, jelas ya kat situ? Baik. Itu jawapan dia Okey. tadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Wanita. Ada lagi soalan ke ni? Ada Ustaz. Saya nak tanya Boleh, satu boleh. soalan. Boleh. Saya ada Dan dengar. Presiden bertanya soalan. Masya Allah. Ya Puan Masyita. Okey Ustaz, saya ada dengar satu ustaz mengatakan Ya. kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu 786 kali setiap hari untuk 7 hari. Kalau kita ada masalah, lepas tu kita niatkan masalah kita tu, dia boleh selesaikan masalah kita. Betul ke Ustaz? Ada ke Ustaz dengar Ustaz? Okey. Saya mohon maaf ya jika jawapan saya agak berlainan sikit. Okey, dia begini. Setakat kita belajar ni kan, tengok kita belajar kan. Kita apabila kita baca satu fakta kan, kita ada sandaran tak? Ada sandaran kan? Kita kata, kalau kita kata, okey, baca ketika masuk rumah, ada sandaran hadis dia. Baca ketika makan, ada sandaran hadisnya. Jadi, sebenarnya wallahu ta'ala alam, setakat ni tak ada lagi ditemui dalam hadis Nabi yang Nabi menyebutkan sebegitu, baca sampai 700 kali ke, baca sampai ribuan kali tu, tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Cuma salah ke kalau kita nak baca banyak? Itu tak salah. Bolehlah berzikir banyak. Kita boleh berzikir banyak-banyak bismillahirrahmanirrahim la yadur masih boleh. Untuk berzikir banyak-banyak tu boleh. Cuma jangan kita memaksa untuk orang baca banyak. Sebab kita bimbang nanti menjadi bebanan pula. Sedangkan dalam agama ni mudah. Okey, kita kata untuk lapangkan dada kita, untuk tenangkan fikiran kita, kan? Kita ucaplah zikirlah banyak-banyak pada Allah. Zikirlah banyak-banyak. Tapi kita tak perlulah untuk menspesifikkan mesti 1000, mesti 2000. Kita kata zikirlah banyak-banyak. Maknanya kalau lagi banyak, dia bukan masalah isu pada banyak. Isunya mujarabnya satu zikir itu pada faham. Dia pada faham tu penting. Hatta kalau kita baca tadi kan, Nabi suruh baca 3 kali, Nabi suruh baca 7 kali kan untuk ubat. Sebab tu kalau kita baca dalam sunnah Nabi sendiri, tak pernah pun Nabi anjurkan zikir baca ribu-ribu. Kalau kita baca dalam hadis Nabi istighfar pun tingginya 100. Jelas tak kita belajar kan? Tapi bukan bermakna salah baca lebih. Tidak ya. Kita kena bezakan situasi dia. Baca banyak tak apa. Tetapi jangan kita menyandarkan mesti kena baca 1000 sebab ni Nabi buat. Itu memang salah dan berdosa lah. Jangan ada perkataan mesti tu. Tapi kita kata, kalau makcik nak baca, makcik bacalah. Makcik bacalah berapa kali yang makcik mampu. Itu lebih selamat. Ya, dan paling penting dia faham. Kalau macam doa nak bagi ketenangan sebagai tadi tu, saya syurkan rujuklah hadis Nabi yang sahih, yang ada doa yang khusus yang Nabi baca. Jelas ya kat situ. Dia sebenarnya ada doa yang lain. Okey, wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lagi? Apa lagi soalan lain ni? Okey, saya buka satu lagi soalan. Okey, kalau tak ada tak apa. Terima kasih banyak-banyak pada semua, khususnya kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin kerana memberi ruang, menaja program kita pada pagi ini dan hari semalam kelak akan datang. Semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kita semua. Allah Ta'ala bagi berkat kepada kita. Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepada kita. Kita hidup setiap hari kita dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jangan lupa kalimah Bismillah. Banyakkanlah untuk kita mengucapkan pada setiap pekerjaan dalam hidup kita. Semoga hidup kita ini sentiasa dapat keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa minggu depan untuk ulasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Okey. Ustaz. Semua.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, saya end sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leave ke? Nak leave?